Salam guys, welcome to my video. Ada benda yang aku nak kongsi dekat korang disebabkan ramai yang tanya, especially kontrak dalam telco. Macam mana nak batalkan kontrak dalam telco? Actually, hal tentang telco ni, especially kontrak ni agak complicated nak difahamkan, dan setiap telco ni kemungkinan besar berbeza dia punya kontrak. Jadi apa yang aku kongsikan ni berdasarkan pengalaman aku je. Okay guys, bagi akulah, ini pendapat sendirilah. Bahasa membatalkan kontrak daripada telco ni memang tak ada. Memang tak adalah, bagi aku tak wujud membatalkan kontrak. Sebab apa? Sebagai contoh, kita ambil phone directly daripada telco, kita dikenakan kontrak kebiasaannya 2 tahun lah. Mungkin kalau telefon tu murah, kena setahun lah. Tengok macam mana. Jadi kita ambil 2 tahun ni. Sebagai contoh, you guys pakai bil berserta kontrak untuk beli phone baru setahun. Okay, kontrak 2 tahun, korang baru pakai setahun. Dan korang nak batalkan kontrak tu, korang akan dibayar denda, penalti serta hutang kontrak. Aku tak pasti kiraan dia macam mana sekarang. Yang pasti 2 tahun korang baru pakai setahun, ada lagi setahun lagi kan kontrak tu. Kontrak tu bermakna, sebagai contoh, kalau korang melanggan plan RM100 sebulan, korang kalikan dengan setahun, 12 bulan, jadi 1,200. 1,200 tu tak ada istilah batal lagi dah, memang korang kena bayar. Jadi dia ada satu situasi di mana korang dah tak ada cerita-cerita dah nak batalkan kontrak. Daripada korang nak stop, korang kena bayar 1,200 tu, lebih baik korang just terus pakai sampai habis kontrak tu. 1,200 tu kalau korang buat bayar batal kontrak atau bayar denda dia jadi satu pembaziran. Nak tak nak, tempoh 2 tahun tu yang korang dah guna setahun, ada baki 1 tahun tu korang kena pakai terus. Jangan nak batalkan kontrak, jangan nak berhenti, nak terminate dan bayar denda, penalti apa semua tu. Sebab benda tu memang dia jadi pembaziran yang besar. Kecuali ada satu situasi di mana korang nak batalkan kontrak untuk nombor telefon yang korang dah daftarkan tu, sebab korang nak gunakan nombor telefon tu sebagai main number dan ditukarkan kepada telco lain yang lebih kena dengan preference. Mungkin telco yang korang pakai tu line tak cantik, setahun korang tahan pakai line tak cantik disebabkan kontrak. Lepas tu korang dah tak boleh tahan, main number korang tu yang berdaftar dengan kontrak tu, korang nak MNP ataupun korang nak convert ke telco lain. Kalau macam tu memang dah tak ada jalan lah. Kalau betul-betul itu main number atau number yang paling penting untuk orang kontak korang dan sentiasa tak ada line, jadi benda-benda denda ni atau penalty, kita boleh cakap macam membatalkan kontrak lah. Kita boleh guna perkataan batal kontrak ni. Bagi aku, selama aku terlibat dengan bil telco ni, tak adalah, memang tak ada batal kontrak. Batal apa kalau korang kena bayar denda balance tahun kan. Kontrak 2 tahun baru pakai setahun, kena bayar denda juga yang setahun tu, dia tak jadi macam batal kontrak. Kecuali kalau ada balance tahun tu, korang nak batalkan kontrak, korang terus bayar denda mungkin separuh daripada kontrak tu, jumlah dia, itu boleh kita kira sebagai pembatalan kontrak lah. Aku tak tahu kenapa, bagi aku memang ayat batal kontrak ni tak kena. Jadi tak boleh buat macam mana juga, jumlah kontrak tu tetap kena bayar. Kalau tak pakai pun tetap korang akan bayar macam mana korang pakai. Jadi kepada golongan you guys yang masih dalam kontrak tapi nombor tu bukanlah main number yang sangat penting, just terus pakai je plan tu sampai habis kontrak, baru boleh tukar telco. Kalau tak boleh habis, korang tetap kena bayar bil tu kan. Jadi make sense kan, korang boleh nampak tak dekat sini, ianya satu pembaziran je. Korang nak stop tapi korang kena bayar macam korang pakai. Dan mungkin ada lagi satu golongan di mana disebabkan PKP kan, aku terima banyak komen macam ni, dia disebabkan PKP kena buang kerja, lepas tu gaji kurang ke apa ke semua tu kan. Jadi dia ada masalah pendapatan hanya disebabkan dia melanggan kontrak daripada telco tu. Lepas tu ada pemotongan, ada kekurangan daripada sumber pendapatan tu yang membuatkan korang tak boleh nak bayar telco tu. Jadi korang nak stop. Okay, jalan dia macam mana? Jalan dia memang kena stop jugalah. Kalau korang memang dah tak boleh bayar, korang kena pergi ke telco tu, kena terminate lah. Okay, lepas tu bila korang dah terminate tu, of course secara 100% korang akan berhutang telco. Kita ambil situasi tadi, 2 tahun korang langgan kontrak, 1 tahun baru habis, baru pakai setahun, ada balance 1 tahun, dan waktu tu korang kehilangan kerja, korang kehilangan pendapatan, dah tak mampu nak bayar komitmen telco selama setahun lagi tu. Korang akan dikira berhutang dengan telco, berhutang kontrak, dan menjadi masalah nombor tu menjadi masalah. Nombor tu akan diblok dan korang tak dapat nak gunakan nombor tu semula dekat mana-mana telco sebab masih
ada dalam kontrak. Tapi kalau korang terus daftar beli nombor lain tu tak ada masalah, tapi kena beli nombor-nombor prepaid lah. Kalau untuk beli postpaid juga, korang boleh beli dekat telco seperti Red One, sebab Red One dia ambil customer-customer yang ada blacklist, tak ada masalah. Macam mana pula nak bayar? Andai kata disebabkan pendapatan drop ni kan, korang dah tak mampu nak bayar komitmen telco. Jadi kalau ikut situasi tadi, korang hutang setahun kontrak, jadi korang hutang sebanyak 1,200 lah kan. 1,200 tu nak bayar macam mana? Sebenarnya korang boleh bayar sekali jalan. Kalau ada duit nak bayar. Tapi kalau tak mampu, sebenarnya boleh bayar ansur tau. Sebagai contoh, dalam jumlah 1,200 tu korang boleh je bayar sebanyak 100, korang bayar 12 kali, boleh. Telco akan tolak juga, dia tak akan burn duit korang. Dan benda-benda berkait dengan blacklist atau hutang telco ni, hutang yang tertunggak ni sebenarnya boleh diselesaikan secara perlahan-lahan ataupun ansuran. Terpulang kemampuan korang nak bayar berapa, tapi korang kena settlekan juga, sebab hutang tu tetap hutang dan benda tu memberi kesan kepada telco lain. Kalau korang hutang dekat situ, korang nak pergi ke telco lain dah tak boleh, kecuali Red One. Jadi boleh faham tak guys penerangan aku? Kontrak telco ni sangat complicated, dan untuk video ni aku cuba terangkan secara ringkas je, secara mudah supaya semua orang boleh faham. Jadi untuk you guys yang blacklist telco, ada hutang telco, boleh bayar sikit-sikit, tak ada masalah. Dan bagi aku, bahasa pembatalan kontrak tu macam tak berguna. Dia tak memberi efek apa-apa, sebab nak tak nak kena bayar juga hutang kontrak tu. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.